Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita mempersiapkan hati kita. 弟兄姐妹们，我们预备我们的心。 Sebelum membacakan firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. 还没有读神的话以前，我们一同祷告。 Bapa di surga, hati kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. 天父，为着你给我们的生命，我们向你献上感谢。 Dalam kehidupan kami selalu ada kesempatan bagi kami untuk dekat kepada Engkau. 在我们的生活里面，始终有机会可以亲近主。 Pagi ini di dalam ibadah ini, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. 今天早上借着这个机会，恳求你对我们说话。 Melalui pembicaraan atau percakapan, perenungan di dalam firman Tuhan, Engkau kiranya menginspirasi kami. 借着主你的话，你在这启示我们， Membuat kami punya hati yang lembut dan taat untuk boleh selalu mengikuti kehendak-Mu. 给我们有顺服、有温柔的心，始终可以遵守你的旨意。 Tolonglah kami ya Bapa. 天父，求求你帮助我们。 Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 我们祷告奉救主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. 今天我们要看的经文是路加福音13章31节到第35节。 Lukas pasal 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. 路加福音13章31到35节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Bapak Rudi akan membacakan dalam bahasa Mandarin. 首先用印尼文的来念，然后才是用中文的再念一次。 Lukas pasal 13 ayat yang 31, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." 正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说：“离开这里去吧，因为希律想要杀你。”耶稣说：“你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。虽然这样，今天、明天、后天我必须全行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。耶路撒冷呀，耶路撒冷呀！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意记起你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在枝旁底下，这是你们不愿意。看了，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我。这等到你们说，奉主名来的是应当称颂的。 Pada abad ke-13, abad ke-17 maksud saya, di Nagasaki, Jepang, penduduk yang beragama Kristen dipaksa melakukan ritual fumi. 在这个17世纪的时候，一些在日本的基督徒被强逼来拜这个父密。
Apa itu ritual fumi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu ritual menginjak lempengan tembaga yang simbol di dalamnya ada simbol Yesus Kristus yang disalib. 这个仪式是什么仪式呢？就是他们要搭上那个铜片，就是说表示那些铜片就是当耶稣被钉十字架的时候。 Nah, ritual ini dilakukan di hadapan para pejabat pemerintah pada waktu itu. 当时这个仪式是在一些国家的官员们举行的。 Mereka melakukan ini sebagai sebuah wujud bahwa mereka murtad meninggalkan iman Kristen. 他们这样子做是表示他们背逆了他们的信仰，就是基督教。 Tapi jika ada orang Kristen yang tidak mau melakukan ritual fumi ini, maka mereka akan dihukum mati dan mereka akan dianiaya. 若是有人他不要进行这个仪式复密的仪式，那么他们将被害，他们将被虐待。 Jadi ada yang dimasukkan ke air panas yang mendidih, atau ada yang digantung terbalik di atas kubangan kotoran. 那么他们就把那些不遵行的人丢到这个一些脏水上面，把他们倒转起来吊在那边。 Banyak dari orang Kristen pada waktu itu yang kemudian menyembunyikan iman kepercayaan mereka dan menyusup bergabung ke dalam kuil-kuil Buddha dan Shinto untuk menyamarkan kepercayaan iman Kristen mereka. 当时有好多的基督徒，他们埋没了他们的这个信仰，他们困在一些的佛教这个的庙里面。 Nah, menurut salah seorang kepala generasi ke-7 dari kelompok tersembunyi, yaitu yang ada di distrik Sotome, kota Nagasaki. 在那个沙地有第7组的这个领袖，他们在那边躲藏起来。 Dia mengatakan bahwa mereka melakukan tindakan menyembunyikan iman ini karena mereka tidak ingin menghancurkan iman yang sudah mereka pertahankan selama ini, meskipun mereka harus ditekan. 他说他们这个埋没他们的名义是要保守他们的这个信仰，虽然他们要被枪毙。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan kisah penolakan bahkan penganiayaan terhadap para pengikut Yesus, ini selalu merupakan sebuah cerita yang memilukan hati, membuat kita sedih dan membuat kita meratap di hadapan Tuhan. 当我们听到，我们知道有好多的来逼迫基督徒否认他们的宗教的时候，我们会感到非常的伤感。 Namun setelah semua pencobaan dan penderitaan telah berlalu, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya rancangan keselamatan dari Allah bagi umatnya itu tidak bisa digagalkan oleh dosa ataupun kejahatan manusia. 当我们看到这些东西过去以后，这些逼迫、这些压力过去以后，我们可以看到神的恩典在基督徒的身上。那么这些的逼迫、这些的危害，不能够涂抹掉这些基督徒的信心。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga yang terjadi kepada Yesus dan para pengikutnya pada waktu itu, seperti yang kita baca di perikop ini. 就好像是我们所读的经文，这些东西就是耶稣跟他的门徒所遭遇到的事。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kesedihan Yesus ketika melihat respon umatnya menolak kemesiasannya, itu ternyata tidak membatalkan rencana misi keselamatan melalui karya Yesus disalib. 当我们的主他感到悲哀于这些跟随他的人的时候，这不表示神的这个救赎大功会被失败。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa dan rencana jahat manusia tidak pernah sanggup menggagalkan anugerah kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 这些罪、这些悖逆，从来不会把主耶稣救赎的大功而击败。 Nah, setelah Yesus memberitakan bahwa ada banyak orang pada masa itu yang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, 当主耶稣当时说到，有很多人不能够进天国。
Lukas mencatat peristiwa penolakan dari Israel kepada Mesias. 路加福音在记载这些人来拒绝主耶稣， Dan di 成为 ayat 他们的弥赛亚。 31 dan 33 ini adalah salah satu peristiwa penolakan yang dicatat oleh Lukas. 在这个路加福音第31节里面，在记载他们拒绝了主耶稣。 Kalau kita kembali melihat kepada teks Alkitab, kita menemukan ada dua figur di sini yang menolak Yesus. 就是我们看到圣经里面所记载，有两个人物，两派的人在那边拒绝主。 Figur pertama adalah orang-orang Farisi, ya. 第一派的就是法利赛人， Figur kedua adalah Herodes Antipas. 第二批的是希律。 Baik, kita melihat memang Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua orang Farisi itu menolak pribadi Yesus dan menolak pelayanannya Yesus. 本来不是所有的法利赛人拒绝了，以及拒绝了主耶稣的服侍。 Sebut aja seperti Nikodemus, ya, dia orang Farisi yang datang kepada Yesus dan belajar dari Yesus. 比方说是尼哥底母，他是法利赛人，他来到主面前来向主来谢系。 Atau Yusuf dari Arimatea, juga dia adalah pemimpin agama Yahudi yang juga bersimpati kepada Yesus. 还有就是亚利马太的约瑟，他也是很同情，并且向主耶稣来谢系。 Tapi orang Farisi yang dikatakan di bagian ini adalah kelompok orang Farisi yang menolak dan menentang Yesus. 在这里讲到的法利赛人是一批他们拒绝耶稣的人。 Peristiwa Yesus meratapi Yerusalem ini dicatat baik di Lukas maupun di Matius juga. 那么在这个经文里面，无论是在路加是在马太里面，讲到这个耶稣这个叹息耶路撒冷的事。 Kalau kita lihat catatan peristiwa ini yang diambil oleh Matius, sebelumnya Matius mencatat tentang bagaimana Yesus mencekal atau Yesus marah kepada orang Farisi karena mereka melakukan kemunafikan dengan 7 perkataan celaka. 当我们看到这个时候，我们就想到，在先前是因着耶稣传了很多这些拦阻基督教的这个信仰的人就有祸了。 Yesus mengecam orang Farisi karena mereka merintangi orang masuk kerajaan surga. 主耶稣批评这些人物，因为他们拦阻了人上天堂。 Yesus mengecam orang Farisi karena mereka mengelabui orang miskin untuk mencari keuntungan pribadi. 耶稣批评他们，因为他们设圈套，对于这个穷人家设圈套，使到为着自己的利益而着想。 Celakalah orang Farisi karena mereka sudah menyesatkan orang dengan pengajaran mereka. 这些法利赛人有祸了，因为他们误导，用这个真理误导他们，用这个教导。 Karena mereka juga mengucapkan sumpah palsu. 他们也做假的启示。 Mereka lebih mengutamakan ritual religius daripada melakukan keadilan dan berbelas kasihan kepada sesama. 他们更加喜欢来遵行他们宗教的仪式，好比他们带着公义的这个心以及怜悯的心。 Celakalah orang Farisi karena kemunafikan mereka dari luar kelihatan saleh, tetapi dari dalam hati mereka kotor seperti kuburan, membusuk. 这些法利赛人有祸了，因为他们都是一些细微的人，看起来很虔诚，但是他们的心充满了污秽，好像在外面看到粉刷的这个坟墓。 Celakalah orang Farisi karena mereka membunuh nabi-nabi utusan Allah. 这群的法利赛人有祸了，因为他们杀害当时的先知。 Bapak Ibu Saudara sekalian, teguran Yesus yang sangat keras ini kepada para ahli Taurat dan orang Farisi kemudian membangkitkan sebuah reaksi bagaimana mereka kemudian berunding mempersiapkan tipu muslihat untuk menangkap dan membunuh Yesus. 神的反应使到这些法利赛人引起他们要杀害耶稣的心，他们设计一些的计谋。
Dari sudut pandang Lukas, sebelum ia mencatat peristiwa Yesus meratapi Yerusalem, ia menulis tentang keselamatan. 路加福音的记载，照着路加来写的，当他还没有写这个为着耶路撒冷而悲哀的事， Dia menulis tentang keselamatan, 他写了一些这个救赎的大功。 di mana Yesus berkata bahwa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sulit masuk kerajaan Allah. 讲到就是亚伯拉罕、以撒、雅各的后代，不容易进天国， Bahkan dilemparkan keluar dari kerajaan Allah. 甚至从天国里面被抛出去。 Sedangkan orang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan atau segala bangsa, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. 但是从东南西北来的人，他们要跟我们的主统系一同来吃。 Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran tentang keselamatan seperti ini yang dikatakan Yesus ini tentu mengundang reaksi negatif dari orang Farisi yang mendengarnya. 耶稣所描述这个得救的这个情况，当然使到这些法利赛人起了他们反抗的心。 Oleh karena itu mereka tidak senang dengan Yesus, mereka berusaha mengusir Yesus dan meminta Yesus pergi dari tempat itu. 他们不喜欢耶稣，他们赶住耶稣，希望耶稣离开那个地方。 Bahkan mereka menggunakan nama Herodes. 甚至他们用了希律王的名号。 Herodes mengancam hendak membunuh Yesus. 希律王他威胁要杀害耶稣。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari tokoh pertama ini? 弟兄姐妹们，我们从这个第一个人物，我们学习到什么功课呢？ Ada kecenderungan dalam diri orang berdosa untuk menutupi nalar mereka, mengeraskan hati mereka, dan menentukan sikap mereka. 有一些倾向，使到这些抵挡拒绝耶稣的人，硬着心来拒绝主耶稣。 Pikiran yang tertutup, hati yang keras, kemudian menentukan sikap, mengambil langkah konkret untuk mempertahankan diri sedemikian rupa dan menolak kebenaran firman dan pribadi Yesus. 放硬着心的这些不要接受耶稣的人，他们想尽办法来拒绝主耶稣。 Itu yang terjadi pada diri orang berdosa. 那是罪人身上所发生的事。 Meskipun kita bisa melihat bahwa manusia seberapa salehnya dia menjalankan ritual religiusnya, 虽然我们可以看到这些所谓的虔诚的人，他们遵行了所有的宗教仪式等等， ternyata orang-orang yang religius tidak selalu siap untuk di-counter oleh kebenaran firman Tuhan. 我们原来我们可以看到这些很遵守宗教这个仪式的人，他们没有完全被真理所得到。 Mari kita lihat pribadi yang kedua. 我们看到第二个人物， Herodes Antipas. 这是希律王， Ini figur yang menolak Yesus juga. 这是一个主角，他拒绝了耶稣。 Herodes Antipas ini memerintah di wilayah Galilea dan Perea. 那么他控制着这个加利利一带， Ia sudah membunuh Yohanes Pembaptis. 他杀害了施洗约翰， Dan ia juga ingin bertemu dengan Yesus. 他也很希望可以见到耶稣。 Apakah benar Herodes ingin membunuh Yesus? 是真的吗？这个希律要杀害耶稣， Mungkin tidak secara langsung dia ingin membunuh Yesus. 可能不直接要杀害耶稣。 Tapi kalau kita melihat peristiwa penghakiman terhadap Yesus, 若是我们可以看到他，当他审判耶稣的时候， dia ada di posisi tidak bertanggung jawab secara langsung atas kematian Yesus, tetapi dia juga tidak berusaha menyelamatkan Yesus dari tuduhan para 我 pemimpin 们可以 agama. 看到，好像他对于耶稣的这个死好像没有直接有关系，但是他也不管这些东西发生。 Yesus menyebut Herodes dengan serigala. 耶稣讲这个希律好像一个狐狸一样。 Gambaran serigala di Perjanjian Lama pada literatur para nabi itu dipandang sebagai serigala sebagai makhluk yang tidak penting.
在这个旧约圣经里面所讲的所谓的这个狐狸是不重要的人， binatang yang tidak berharga, 没有价值的动物， binatang yang menyimbolkan perilaku perusak yang menyebabkan kehancuran. 就是一个直到一些事情被破坏的。 Nabi Yeskiel menyebut nabi-nabi palsu dengan serigala yang berkeliaran di antara runtuhan tembok Yerusalem. 以西结先知所说到的，所谓的这位假先知，就好像这些狐狸来破碎这个圣殿。 Dalam dunia Yunani juga gambaran serigala itu berkonotasi negatif juga. 在希腊里面表示这个狐狸就是一个很负面的。 Serigala menyimpulkan penipuan, kelicikan. 那么讲到狐狸是欺骗，这只是狡猾的东西。 Dan sesungguhnya Herodes adalah pribadi yang seperti itu. Dia juga tidak diterima oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. 其实希律的这个态度，他的为人就像狐狸一样，他也是不被这个犹太人当时的犹太人所接受的。 Herodes dikenal sebagai pribadi yang tidak lurus, penipu, dan tidak terhormat. 这个希律他是一个不正直的人，不配得到尊敬的人。 Tapi menarik sekali dalam perikop ini, seolah-olah ada perbandingan di mana Herodes dipanggil sebagai serigala dan Yesus menggambarkan dirinya sebagai induk ayam. 讲在这里很吸引人的，就是在这里耶稣描述到希律是一只狐狸，而他呢就像一个母鸡一样。 Herodes sebagai serigala yang ingin memangsa anak-anak ayam, tetapi Yesus adalah pribadi yang ingin melindungi anak-anak ayam. 希律王他就好像一只狐狸要吞吃这些小鸡，而耶稣是母鸡在保护着他这一群的小鸡。 Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, Herodes adalah ancaman terhadap Yesus. 可能这个希律就是主耶稣的威胁。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ancaman ini tidak membuat Yesus takut ataupun mundur dari 弟兄姐妹 pelayanan. 们，这个威胁不使到耶稣退后， Yesus tetap menjalankan pelayanannya, 耶稣始终在他的立场里面遵行他的 mengusir 工作， setan, menyembuhkan orang sakit. 赶鬼医病。 Hari ini, besok, dan lusa, 今天、明天跟后天， Yesus meneruskan perjalanannya. 耶稣继续他的路程。 Yesus tahu kapan berhenti, yaitu pada hari ketiga. 耶稣知道什么时候停，就是在第三天他会停止。 Yesus dan pelayanannya, misi keselamatan dari Allah yang dilakukan di Yerusalem itu tidak akan digagalkan oleh politisi seperti Herodes ini. 耶稣在这个耶路撒冷要行的这个救赎大功，不可能这个希律可以把他击败他。 Yesus akan mati di Yerusalem seperti para nabi yang lain. 耶稣要像其他的先知死在耶路撒冷。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan kisah tragis karena Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. 弟兄姐妹们，这不是可悲的事情，因为我们的主耶稣在第三天他将复活。 Misi Yesus tidak berhenti pada kematiannya, tetapi juga kebangkitan dan kemenangannya atas kematian. 耶稣的这个计划就是在他得胜，在他收拾得胜的世界上。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang selama ini menghalangi dampak anugerah keselamatan di dalam Yesus dalam mengubahkan kehidupan kita? 我们可以看到有什么东西使到主耶稣救赎大功拦阻了我们呢？ Mungkin kita tidak secara langsung menolak Yesus untuk pergi dari kehidupan kita. 可能我们不直接的拒绝耶稣从我们的这个身上离去， Tetapi apakah ada dalam pikiran kita pikiran yang tertutup terhadap kebenaran firman? 是否在我们的心中有一些自愿着不接受真理的心呢？ Apakah kita mengeraskan hati kita ketika firman Tuhan berbicara tentang kita?
是否当我们听到神的话语来责备我们的时候，我们刚硬着心，把我们的心关起来？ Apakah cukup rendah hatikah kita dalam menerima teguran Allah Roh Kudus 是 yang 否当我们接受到圣灵的这个监督的时候、劝勉的时候，我们是不是 teguran 刚 Allah 硬 Roh 着心？ Kudus, teguran Allah Roh Kudus yang mengcounter, menentang, membukakan satu demi satu dosa yang ada pada diri kita. 圣灵的这个劝勉，一个一个把我们内心的罪恶一个一个的把它揭开。 Bapak Ibu Saudara sekalian, penguasa dan kekuasaannya, daya tarik dunia ini, serigala-serigala dunia ini, sesungguhnya tidak cukup besar untuk menghalangi kasih dan pengorbanan Yesus 弟兄姐 untuk 妹们， bekerja dalam diri kita. 在这个世上的狐狸在引诱我们，好像我们可以远离神，这些东西都不能比主耶稣还要大。 Natur dan tabiat keberdosaan kita sesungguhnya tidak lebih kuat dari ikatan kasih dan pengampunan Yesus. 我们的本性就是我们时常要犯罪的本性，不可能比神的爱还要强大。 Dan anugerah keselamatan selalu tersedia melalui salib Kristus yang seharusnya efektif bekerja dalam diri kita. 主救恩的恩典始终在主耶稣的十字架上显明，在我们的心中有作为，并且是很有效的。 Yesus Sang Juru Selamat kita, dia bukan hanya meratapi penolakan umat manusia terhadap dirinya, tetapi dia juga rela mati di kayu salib demi menyediakan pengampunan bagi engkau dan saya. 主耶稣不是说很悲哀的看到这些拒绝他的人，但是他也是为了要拯救我们每一个人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ironi sekali. Yerusalem adalah kota pusat kehidupan keagamaan Israel. Tetapi ternyata di tempat inilah para nabi utusan Allah itu ditolak, dicobai, dihakimi, dianiaya dan bahkan dibunuh. 很讽刺着的，当时的耶路撒冷就是一个表彰在那边是基督为王的地方，就是在那个地方很多的先知被伤害、被杀害。 Tentu Yerusalem yang dimaksudkan di sini bukan 20.000 atau 30.000 penduduk yang tinggal di Yerusalem. 当然，这里所谓的这个耶路撒冷，不是说在里面居住了2-3千个基督徒。 Yerusalem di sini mewakili semua umat Israel, semua orang Israel, semua umat Allah. 所谓的以色列人是描述，就是替代了，可以看到就是所有相信主耶稣的人。 Ratapan Yesus terhadap Yerusalem itu sebetulnya sedang memperlihatkan bahwa ada satu kebiasaan umat Allah itu suka menolak Mesias. 当我们可以看到主耶稣为着耶路撒冷所被爱的事，就是描述到好多的基督徒都在拒绝耶稣， Mereka menolak nabi utusan Allah. 他们拒绝神所差派的先知。 Hal ini juga pernah terjadi kepada Nabi Yeremia yang dia pernah meratapi kota suci ini yang menolak mendengarkan perkataan firman dari utusan Allah. 这也讲到当时的耶利米先知为着一些基督徒在耶路撒冷城墙在那边哀哭。 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat teks ini di dalam ayat 34 sampai 35, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. 在第34节里面记载，耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用舌头打死那奉差遣到你这里来的人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan hanya sebuah ratapan sesungguhnya, tetapi ini sebuah peringatan atas dosa dan tindakan kejahatan yang berulang-ulang kali terjadi. 其实这不是一个单单为着耶路撒冷而哀哭，乃是一个行动来提醒这种事情时常都发生过。 Zakaria anak Imam Yoyada dibunuh dengan dilempari dengan batu di halaman bait Allah. 撒迦利亚先知就是在圣殿门口被人家扔舌头来认识他的。
Yohanes Pembaptis mati dipenggal. 施洗约翰被斩首， Yesus disalibkan. 耶稣被钉十字架。 Dan pada masa Lukas mencatat bagian ini, Stefanus, diaken itu dibunuh dengan dilempari batu. 当这个路加记载这个事情的时候，我们可以看到司提反就是在那个地方被人家用石头扔死的。 Yakobus, saudaranya Yesus, saudaranya Yohanes, murid Yesus, dia dibunuh dengan pedang. 雅各也是主耶稣的这个门徒，他也是被刀刺死的。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ratapan Yesus terhadap Yerusalem itu sesungguhnya juga sebuah teguran atas dosa dan tindakan kejahatan yang sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Israel umat Allah. 其实耶稣为着耶路撒冷所悲哀，所哀叹，就是可以看到有许多受到伤害的基督徒。 Kalau kita melihat aku rindu dengan kamu tidak mau, ini seolah-olah sebuah kontras dari respons antara Yesus yang rindu mengumpulkan 这里讲到耶稣说他 orang 非常的 Israel 渴慕来召集以色列人， dan respon dari orang Israel yang menolak, tidak mau 以色列人的回应就是他 bersama 们不 dengan 要， Yesus. 他们不接受耶稣。 Ada banyak sekali kesempatan Yesus berada di Yerusalem dan memberitakan tentang kedatangan kerajaan Allah dan menyampaikan seruan pertobatan. 有很多机会，耶稣在耶路撒冷，他传讲悔改的信息。 Tapi ternyata kelembutan tindakan kasih dari Yesus ini yang digambarkan seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya itu tidak mendapat respon yang baik dari 但 Israel. 是描述到耶稣的爱，耶稣的温柔，就好像一只母鸡来召集这些小鸡，没有得到其他的人的接纳。 Yesus ditolak. 耶稣被拒绝了。 Nah pada bagian ini Yesus membukakan semua penolakan umat Allah 在这个 terhadap 时候，耶稣敞开了这些拒绝神的、 penolakan terhadap kehadiran Mesias. 拒绝弥赛亚的来临。 Bapak Ibu Saudara sekalian, atas semua respon penolakan ini, bagaimanapun juga Yerusalem akan menanggung konsekuensi atas dosa. 依着这个拒绝这个呼召，我们可以看到这个耶路撒冷将接受很多的教育。 Ada konsekuensi atas dosa, yaitu ditinggalkan, menjadi sunyi. 他要接到他的城国，就是被抛弃，把这个城成为一个荒场。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menggambarkan kondisi Yerusalem. 描述到耶路撒冷当时的情形。 Nabi Yeremia juga pernah menubuatkan kehancuran Yerusalem dan menjadi sunyi, yaitu pada waktu itu Bait Allah ditaklukkan pada masa Babilonia. 耶利米先知也是讲到，当这个巴比伦国他们统治以色列的时候，他们统治了这个耶路撒冷，将成为一个荒场。 Dan sekali lagi Yesus menubuatkan tentang kehancurannya Yerusalem. 这一次，这个耶稣预言这个耶路撒冷的破碎， Yaitu ditinggalkan, menjadi sunyi. 被抛弃，成为很荒场。 Pada tahun 70 Masehi, Yerusalem hancur rata dengan tanah akibat serangan dari Jenderal Titus. 当这个主后70年，我们可以看到当时提多这个总督来把这个耶路撒冷破坏。 Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa mengerikannya 我们可以看到这是何等可怕的事， konsekuensi dosa, yaitu ditinggalkan Allah. 就是这个罪恶的成果，就是被上帝所抛弃。 Akibat dari dosa adalah ditinggalkan Allah. 那么这些的成果，我们犯的罪，就是我们会承受到我们的主离开了我们。 Yerusalem, kota yang suci itu 耶路撒冷圣城啊， tidak lagi ditinggali oleh Allah. 不再是神居住的地方。
Seperti Yunus, Yesus mengkhotbahkan seruan penghakiman dan menuntut pertobatan. 就好像是又拿的事件，我们的神在那边呼召叫人悔改。 Tapi respon Yerusalem tidak seperti Niniwe yang bertobat. 但是这个耶路撒冷的回应不像尼尼微人的回应，他们悔改。 Yerusalem tidak menanggapi seruan penghakiman itu dengan tindakan pertobatan. 耶路撒冷不用这个悔改的行动来迎接神的这个启示。 Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tetap adalah Mesias. 耶稣始终就是弥赛亚， Dalam Yesus selalu ada pengharapan. 在主耶稣里面始终有盼望。 Ini juga yang diyakini oleh Lukas. 这是路加所确信的。 Suatu hari kelak pada kedatangannya kembali, Yerusalem akan menyambut Yesus dan berkata, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." 总有一天耶稣要再回来，就在里面称赞他说：“奉主名来的是应当称颂的。” Bagi setiap orang yang menanggapi seruan penghakiman dengan pertobatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus selalu tersedia. 为着一些接受了这些并且悔改的人，他们始终会得到神的救恩。 Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu ada anugerah 始终有恩典。 ketika kita mau bertobat di hadapan Allah. 当我们要在神的面前悔改的时候， Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang selama ini menghalangi kita masuk ke dalam proses pengudusan? 弟兄姐妹们，多少现在有什么东西拦阻了我们进入这个过着成全生活的？ Ratapan Yesus, Yerusalem, Yerusalem. Yesus- Sesungguhnya itu adalah ratapan Yesus terhadap ketidakberdayaan kita meresponi kasih dan pengampunan pengorbanan secara tepat. 耶稣叹息耶路撒冷，他在那边呼叫说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！”就好像他对我们这一群拒绝神恩典的人所呐喊的声音。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan merindukan kita, tetapi maukah kita? 弟兄姐妹们，我们的神渴慕我们，只不过是我们要不要。 Betapa sulitnya, betapa menderitanya dan mengerikannya keadaan kita kalau kita menolak Tuhan karena Tuhan tidak berada di dalam kita. 何等的辛苦，何等的不容易，就是我们拒绝了我们的神。 Ini adalah konsekuensi dosa yang 这 kita 是 perlu ingat. 我们要承受到的这个罪的这个成果。 Dan maukah saudara kita kembali memiliki pengharapan di dalam 我 Yesus? 们是否还是希望在主耶稣里面有盼望？ Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita melihat ada sebuah pola, ada warning, kemudian ada penyatakan konsekuensi atas dosa dan ada harapan yang tersedia di dalam Yesus. 就是我们可以看到，在里面有警告，在里面有盼望，这一些的东西的话， Saya ingin mengajak kita sama-sama menanggapi warning itu dengan sebuah pertobatan. 我要告诉大家，就是用着一个我们悔改的态度来接受这些的警告。 Ingat betapa mengerikannya konsekuensi dosa. 我们要记得这个，我们要记得这个罪的成果是何等的可怕。 Dan mari kita miliki kembali pengharapan di dalam Yesus. 我们这一次拥有在耶稣基督里面的盼望。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat jadi dari masa prapaskah ini, kita sama-sama menyadari betapa besarnya kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 在这个迎接在面临我们要纪念耶稣圣诞耶稣降生受难的日子里面，我们来到神的面前，好好的审查我们自己。 Kasih dan pengorbanannya tidak dapat dihalangi oleh dosa, kegagalan atau kelemahan kita. 主的爱，主的盼望不会被这些东西所拦阻。 Dan tidak ada kuasa yang lebih besar di dalam dunia ini yang sanggup menggagalkan rencana kasih dan pengampunannya bagi kita 在 semua. 世界上没有比这些使我们可以悔改、得到神爱的这个权利。
Ini adalah undangan pertobatan buat kita semua. 这是神跟我们要我们悔改的邀请信。 Mari kita menerima Yesus dan marilah kita alami kemenangan bersama dengan Yesus dan kuasa kebangkitannya. 来吧，我们接纳耶稣，来跟他一起来经历主耶稣复活的大能。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. 谢谢主，因为你在十字架上的作为， Kami bersyukur akan kebesaran, anugerah, keselamatan yang Engkau nyatakan tersedia bagi kami semua. 你为我们所付出的这些东西， Kami bersyukur selalu ada teguran dari Allah Roh Kudus kepada kami. 我们感谢主，始终在神面前有警告。 Berilah kami hikmat, berilah kami kerendahan hati untuk boleh menanggapinya dengan tepat. 给我们有智慧，给我们有这个谦卑的心，可以来接受这一些东西。 Kami menyadari betapa mengerikannya ditinggalkan oleh Tuhan. 我们非常的体会到，若是神离开了我们，这是何等悲惨的事。 Tapi kami juga bersyukur selalu ada pengharapan di dalam Yesus. 我们也感谢主，始终在耶稣基督里面有盼望。 Dan kami ingin ada di dalam pengharapan itu selalu. 我们渴慕始终都有在那个盼望里头。 Terima kasih Bapa. 感谢天父， Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 奉 Amin. 主耶稣基督的圣名，我们祷告，阿门。